Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira binti Abdullah. Hari ini saya nak bentangkan tajuk Dasar Ekonomi Baru daripada Pengajian Malaysia. Dasar Ekonomi Baru DEB merupakan dasar yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia kedua pada tahun 1970. Selepas negara dikejutkan dengan peristiwa 13 Mei 1969, ada satu peristiwa rusuhan yang merupakan kejutan sosio-politik yang dipisahkan jurang sosioekonomi yang sangat ketara terdahulu. Atas dasar ni, demi kemakmuran dan keamanan, langkah bijak dengan usaha mengakhirkan kekayaan negara kepada semua kaum, terutama kaum Bumiputera yang jauh ketinggalan dalam menikmati kemakmuran dalam negara sendiri menerusi DEB. Seterusnya, objektif menyedari kedudukan keterseimbangan sosioekonomi itu. Kerajaan telah mengusahakan satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan. Matlamat mewujudkan perpaduan negara yang menjadi asas kestabilan sosial dan politik serta mengamalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Yang kedua, mencapai taraf sesebuah negara maju dalam segi iaitu sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran negara dan kecemerlangan ekonomi. Pentadbiran kerajaan. Yang ketiga, melibatkan sektor swasta juga ditingkatkan bagi membantu proses penyusunan semula masyarakat melalui kewujudan peluang-peluang yang lebih luas supaya sektor ini boleh dikembangkan dengan luas. Last sekali, tumpuan DBN juga diberikan kepada pembangunan sumber-sumber manusia sebagai asas penting dalam mencapai matlamat pertumbuhan dengan agen yang sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak membentangkan tajuk tentang dasar ekonomi baru, iaitu strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Seterusnya, 3. Peringkat penyusunan semula. Meningkatkan bahagian Bumiputera dalam guna tenaga di sektor ekonomi moden. Yang kedua, meningkatkan bahagian Bumiputera dalam pemilikan saham korporat. Yang ketiga, saya akan membentangkan tajuk rukun negara sebagai ideologi. Yang pertama adalah latar belakang rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi negara yang tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Ideologi ini digubal semasa negara sedang berada di bawah pimpinan Mageran, iaitu Majlis Perundingan Negeri, badan yang bertanggungjawab menggubalnya. Kata sepakat untuk mencipta satu ideologi negara dicetuskan semasa mesyuarat pertama MPN yang dipengerusikan oleh pengarah Mageran, iaitu 27 Januari 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ikramah binti Samsudinia. Saya daripada Kumpulan 4. Hari ini saya akan membentangkan tentang rukun negara sebagai ideologi. Matlamat rukun negara yang berada di Malaysia adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia. Maksud di kat sini adalah rukun negara ini dibuat adalah untuk mencapai perpaduan yang erat. Maksud perpaduan tu macam hubungan yang erat dalam kalangan seluruh masyarakat rakyat Malaysia. Yang kedua adalah memelihara cara hidup demokratik dalam masyarakat di negara Malaysia. Maksud dia adalah dia boleh pelihara cara hidup yang baik dalam masyarakat ke dalam negara Malaysia ni. Yang ketiga adalah membentuk satu masyarakat yang adil dan saksama agar kemakmuran
negara terjamin dan berada dalam suasana yang harmoni tanpa menimbulkan perasaan yang negatif antara satu sama lain di kalangan masyarakat. Maksudnya adalah rukun negara ini dia nak bentuk satu masyarakat yang adil, saksama, supaya negara Malaysia ni mempunyai masyarakat yang tak ada perselisihan faham antara kaum. Yang keempat adalah menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dengan berbagai corak kehidupan dalam masyarakat sekeliling. Maksud dia kat sini adalah rukun negara ni dia boleh jaminkan satu cara hidup liberal. Maksud liberalnya adalah cara yang hormat lah antara tradisi kebudayaan antara kaum-kaum yang ada dekat Malaysia ni. Yang kelima adalah membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan masyarakat pada hari ini. Maksud dia adalah rukun negara ni dia boleh membina satu masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi sebagai kehidupan harian mereka. Okey, seterusnya adalah objektif rukun negara. Okey, objektif ni kira apa yang dia nak capai untuk dekat dalam rukun negara ni. Okey, pertama sekali adalah mencapai perpaduan yang lebih erat. Maksud dia dia nak capai perpaduan antara kaum dekat Malaysia ni yang lagi erat. Yang kedua adalah memelihara cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil. Keempat adalah membentuk satu sikap yang liberal. Kelima adalah membina masyarakat yang progresif. Maksud dekat sini adalah dia nak capai apa yang dia nak capai bila dia buat rukun negara ni. Kira motif dia lah. Okey. Yang terakhir adalah prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara ni yang selalu kita baca dekat perhimpunan, dekat majlis-majlis rasmi. Pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey, dia kalau kita nak baca rukun negara ni, dia dia punya syarat-syarat lah. Kita kena berdiri, kena letak tangan macam ni lah, supaya sebab rukun negara prinsip dia ada 5. So pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sekian, terima kasih.